Selamat datang kepada penjelas. Awak tahu tak? Jika beberapa bahagian paling misteri dalam teks purba bukan hanya perkataan, bagaimana jika ia sebenarnya kod tersembunyi yang hanya menunggu seseorang untuk menyelesaikannya? Lihat, selama berabad-abad sekarang, terdapat misteri ini. Pada awal 29 surah khusus Al-Quran, anda boleh membaca surat-surat terputus pelik ini, dan ia telah membingungkan para ulama dan juga hampir semua orang yang membacanya untuk masa yang sangat lama. Kini, mereka mempunyai nama untuk okaf. Dalam bahasa Arab, mereka dipanggil mukat yang bermaksud huruf yang terputus. Anda menyebutnya apabila anda membaca. Tetapi, inilah perkaranya. Selama lebih daripada 1000 tahun, makna sebenar mereka telah menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam semua keilmuan Islam. Jadi hari ini, kita akan menyelami yang sangat menarik dan cukup kompleks yang menyatakan huruf ini tidak kelihatan sama sekali. Sebaliknya, ia mencadangkan mereka membentuk kod struktur dan struktur yang rumit ini. Kita akan mulakan dengan teka-teki itu sendiri. Lihat corak, nombor utama yang muncul, bagaimana semuanya boleh dimuatkan ke dalam sistem besar, dan akhirnya bertanya, apakah maksud keseluruhannya? Baiklah, jadi mari kita mulakan dengan teka-teki itu sendiri. Sekarang, terdapat banyak tafsiran tradisional di luar sana. Bukan, ada yang mengatakan bahawa ia adalah singkatan. Yang lain, bahawa ia hanya bunyi yang bertujuan untuk menarik perhatian anda. Tetapi teori yang kita gali hari ini, ia mengambil jalan yang sama sekali berbeza. Ya, teori ini mencadangkan huruf ini lebih daripada sekadar simbolik. Ia mencadangkan kunci sebenar mereka kepada sistem matematik yang disengajakan, yang dijalinkan tepat kepada struktur teks. Okey, jadi bagaimana anda akan mula menguji idea seperti ini? Nah, orang yang menyokong teori ini, mereka menunjukkan sesuatu yang mereka panggil pola, iaitu perkataan Indonesia untuk corak. Dan corak ini, kata mereka, mula muncul apabila anda melihat nombor bab di mana huruf ini muncul. Mari kita lihat contoh pertama yang mereka kemukakan. Mereka memanggilnya pola 237. Dan ini semua tentang nombor bab 3 surah atau bab yang sangat spesifik yang kebetulan bermula dengan set huruf misteri yang sama persis. Okey. Jadi begini caranya, anda ambil bab nombor 2, 3 dan 7. Mula-mula, anda darabkannya bersama-sama. 27, itu memberi anda bab kedua. Tetapi sekarang inilah bahagian yang sangat penting. Teori ini mempunyai peraturan khusus untuk mengurangkan bilangan. Dalam kes ini, digit mapler 2 entah bagaimana digunakan untuk mencipta nombor baharu. 16, yang kemudiannya berkurangan kepada 7. Seluruh dakwaan bergantung pada idea bahawa kaedah pengurangan sangat khusus ini adalah kunci untuk membuka kunci sistem dan nombor 7 itu yang sepatutnya menjadi asas kepada keseluruhan kod ini. Hanya ingat nombor itu kerana kami pasti akan kembali kepadanya. Sudah tentu, satu corak tidak membuat sistem, bukan? Itu mungkin hanya kebetulan. Jadi, mari kita lihat satu lagi yang mereka tunjuk dipanggil Paula 1129. Yang ini menggunakan kumpulan bab yang sama sekali berbeza. Jadi, kali ini kita ambil bab 7, 13 dan 19. Anda darabkannya bersama dan mendapat nombor teks terkenal 1729. Sekarang untuk corak ini, teorinya menggunakan peraturan pengurangan yang berbeza. Ia adalah jumlah digit yang mudah. Jadi Anda hanya menambahnya. 1 plus 7, 2 plus 9 itu 11. Kemudian 1 plus 9 ialah 10 dan akhirnya 1 plus O memberi anda TI. Jadi, bagi orang yang percaya kepada teori ini adalah masalah besar. Idea bahawa set bab yang sama sekali berbeza mengikut peraturan yang berbeza tetapi masih konsisten menunjukkan satu lagi nombor utama ini. Dalam kes ini, nombor 1, mereka mengatakan itu bukti reka bentuk yang disengajakan. Jadi, semasa anda mula memahami corak yang berbeza ini, anda melihat kumpulan kecil nombor ini muncul berulang kali. Anda boleh memanggil mereka suspek utama di sebalik kod tersebut. Teori ini mendakwa bahawa keseluruhan sistem dibina di sekitar nombor utama ini. Dan mengikut teori, ini bukan hanya nombor rawa. Tidak, ia seperti perbendaharaan kata kod. Angka 7 sepatutnya mewakili kesempurnaan. 11 ialah bilangan gabungan huruf unik yang anda temui dalam semua bab istimewa ini. 9 bermaksud pengulangan dan 1 untuk perpaduan. Kemudian, teori itu menunjukkan sesuatu yang sangat menarik, kunci berpotensi yang kononnya tersembunyi di depan mata sepanjang masa ini dalam bab yang sama sekali berbeza. Kita bercakap tentang Surah 23. Okey, semak ini. Ideanya ialah anda mengambil bab nombor 73 dan anda meletakkan ayat nombor 3 betul-betul di sebelahnya. Mereka memanggil ini penggabungan.
Jadi anda mendapat nombor 773. Dan apa yang berlaku apabila anda membuat jumlah digit pada nombor itu? 733 Itulah salah satu nombor teras sistem yang baru sahaja kita bincangkan. Lihatlah, corak individu ini pastinya menarik, tetapi dakwaan terbesar teori ini, mereka semua terkunci bersama seperti kepingan sistem teka-teki ke dalam satu kesatuan gergasi. Jadi, mari kita zoom keluar sekarang dan lihat gambaran yang lebih besar merentas ke semua 29 bab yang mempunyai huruf misteri ini. Oleh itu, apabila orang di sebalik menganalisis keseluruhan set 29 bab, mereka dapati nombor berskala besar ini yang juga ditunjukkan kepada digit utama tersebut. Sebagai contoh, jika anda menjumlahkan ke semua 29 nombor bab, anda mendapat 8222 yang berkurangan kepada 3. Kemudian, ada sesuatu yang dipanggil jumlah abject sum. Itu daripada sistem lama di mana setiap huruf mempunyai nilai nombor. Jumlah yang besar itu 3,23 berkurangan kepada 8. Hujahnya, bagaimana semua jumlah besar ini juga boleh berkurangan dengan kemas. Mereka berkata ia lebih membuktikan sistem yang padu. Dan ia bukan hanya tentang nombor. Teori ini juga menunjukkan corak struktur yang sangat mendalam ini. Dapatkan ini. Surah 29, yang merupakan salah satu daripada surah istimewa ini, terletak di bahagian tengah struktur yang tepat daripada 57 surah pertama Al-Quran. Peletakan sempurna semacam itu. Baiklah, mereka membentangkannya sebagai satu lagi lapisan kod ini. Dan itu bukan sekadar kebetulan sekali sahaja. Keseluruhan corak pemusatan struktur ini berada di tengah-tengah yang tepat. Ia berlaku berulang kali bagi bab khas lain dalam julad yang berbeza. Ia hampir seperti tanda tangan yang mengukuhkan idea reka bentuk seni bina yang disengajakan ini. Jadi, ini membawa kita kepada yang besar, yang terakhir dan mungkin yang paling penting daripada semua. Katakan sebentar bahawa keseluruhan sistem nombor dan struktur yang rumit ini adalah nyata. Jadi, apa tujuannya? Adakah fungsinya? Fungsinya. Nah, teori itu mencadangkan ia bukan hanya satu perkara. Ia seolah-olah mereka mempunyai banyak kerja bertindih. Pertama, mereka bertindak sebagai sistem berangka, sistem untuk mengikat semua bab bersama-sama. Kedua, ia seperti papan tanda struktur yang menonjolkan kedudukan dan tema penting. Dan akhirnya, mereka bertindak sebagai tanda misteri ilahi yang mendalam ini, sejenis cabaran, berkata, lihat, teks ini dibina daripada huruf mudah seperti anda, tetapi ia mempunyai kerumitan yang di luar kemampuan manusia. Jadi, di manakah meninggalkan kita? Apa yang kita buat dengan semua ini? Adakah ia benar-benar bukti beberapa jenis pelan tindakan ilahi yang tersembunyi di hadapan mata selama ini? Atau adakah ia hanya bukti kuat kepada minda manusia kita sendiri yang luar biasa dan keupayaan kita untuk mencari corak yang bermakna, walaupun hanya ada peluang? Akhirnya, sama ada kod yang diilhamkan oleh Tuhan, atau kebetulan yang menarik, ia adalah lensa yang sangat luar biasa untuk melihat teks kuno. Dan ia benar-benar membuatkan anda berfikir tentang garis yang sangat nipis dan mendalam antara corak dan tujuan. Di manakah meninggalkan kita? Apa yang kita buat dengan semua ini? Adakah ia benar-benar bukti beberapa jenis pelan tindakan ilahi yang tersembunyi di hadapan mata selama ini? Atau adakah ia hanya bukti kuat kepada minda manusia kita sendiri yang luar biasa dan keupayaan kita untuk mencari corak yang bermakna walaupun hanya ada peluang? Akhirnya, sama ada kod yang diilhamkan oleh Tuhan atau kebetulan yang menarik, ia adalah lensa yang sangat luar biasa untuk melihat teks kuno. Dan ia benar-benar membuatkan anda berfikir tentang garis yang sangat nipis dan mendalam antara corak dan tujuan. Di mana ia meninggalkan kita? Apa yang kita buat dengan semua ini? Adakah ia benar-benar bukti beberapa jenis pelan tindakan ilahi yang tersembunyi di hadapan mata selama ini? Atau adakah ia hanya bukti kuat kepada minda manusia kita sendiri yang luar biasa dan keupayaan kita untuk mencari corak yang bermakna, walaupun hanya ada peluang? Akhirnya, sama ada kod yang diilhamkan oleh Tuhan, atau kebetulan yang menarik, ia adalah lensa yang sangat luar biasa untuk melihat teks kuno. Dan ia benar-benar membuatkan anda berfikir tentang garis yang sangat nipis dan mendalam antara corak dan tujuan. Bayangkan membuka sebuah kitab suci dan menemukan bab-bab yang dimulai dengan huruf-huruf tunggal yang terputus, huruf-huruf yang tidak membentuk perkataan, tetapi berdiri sendiri, alif, lam, mim. Inilah huruf-huruf misteri yang terputus pada permulaan 29 surah Al-Quran. Selama lebih dari 1000 tahun, maknanya telah membingungkan para ulama dan ahli mistik.
Adakah ia singkatan, kod ilahi, atau sekadar panggilan untuk perhatian? Tujuan sebenarnya masih belum terungkai, mengajak pembaca untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam dengan teks. Huruf-huruf ini mencabar pemahaman kita tentang bahasa, membayangkan bahawa makna boleh wujud di luar perkataan, dalam bunyi dan simbol murni. Ia muncul pada permulaan surah-surah asas, seolah-olah kunci yang membuka kebijaksanaan yang lebih mendalam. Anggaplah ia sebagai kata laluan syurga, jeda sebelum wahyu. Malah, para sahabat Nabi tertanya-tanya tentang maknanya, sering menyimpulkan, Allah lebih mengetahui. Ini bukan kekalahan, ia adalah kerendahan hati, peringatan bahawa beberapa misteri dimaksudkan untuk direnungkan, bukan diselesaikan. Mengajar kita bahawa iman dan misteri boleh wujud bersama. Dalam dunia yang taksub dengan jawapan, ia mengingatkan kita bahawa beberapa perjalanan bermula dengan soalan yang mungkin tidak akan pernah kita jawab sepenuhnya. Ia menghubungkan kita dengan zaman awal iman, bergema sepanjang abad sebagai jemputan terbuka untuk keajaiban. Huruf-huruf ini bukan rawak, ia disengajakan, ditenun ke dalam struktur Al-Quran. Misterinya yang berterusan adalah bukti kekuatan misteri suci. Pencarian untuk menguraikan telah berkembang selama berabad-abad. Ulama awal melihatnya sebagai simbol mistik atau singkatan, mungkin untuk nama-nama ilahi. Yang lain menganggapnya sebagai rahsia suci, bukan teka-teki untuk diselesaikan, tetapi misteri untuk dihormati. Dengan kebangkitan linguistik, para penyelidik menyedari huruf-huruf itu mewakili separuh daripada abjad Arab, meliputi semua titik artikulasi. Mesejnya, perkataan ilahi Al-Quran dibina daripada bunyi yang sama seperti pertuturan seharian, namun tetap tidak dapat ditiru. Era digital membawa alat baharu, komputer kini boleh menganalisis struktur Al-Quran dalam beberapa saat. Ini mencetuskan teori kod matematik tersembunyi, dengan sebagai penanda dalam seni bina numerik yang kompleks. Pencarian beralih daripada makna mistik kepada corak matematik menunjukkan reka bentuk di luar kebetulan. Ada yang mencadangkan huruf-huruf ini dan surah-surahnya dikaitkan oleh nombor perdana dan hubungan matematik. Sama ada rahsia suci atau kod digital terus menginspirasi iman dan analisis. Misteri kini hidup di persimpangan tradisi dan teknologi. Penyelidik moden menumpukan pada 3 nombor perdana 2, 3, dan 7. Nombor perdana ini, blok binaan matematik, kelihatan menyusun 29 surah. Surah-surah dikelompokkan di sekitar nombor-nombor ini, berdasarkan kekerapan dan susunan huruf pembukaannya. Coraknya sangat menarik, menggema susunan yang terdapat di alam semula jadi, dari galaksi hingga bunga matahari. 2 mewakili dualiti, 3 kitaran lengkap, dan 7 kesempurnaan rohani. Teori ini menunjukkan struktur Al-Quran adalah simfoni matematik, bukan sekadar koleksi cerita. Qorak 237 adalah langkah pertama dalam perjalanan yang lebih besar, membayangkan reka bentuk agung di bawah permukaan. Ia menghubungkan iman dan akal, mengajak kita untuk melihat kitab suci sebagai mesej dan reka bentuk yang rumit. Pencarian makna dalam nombor-nombor ini terus memikat minda dalam pelbagai disiplin. Apa yang berlaku apabila kita mendarabkan nombor perdana teras ini? 2, 3, dan 7. 2 darab 3 ialah 6. 6 darab 7 ialah 42. 42 adalah bilangan tepat gabungan unik surah dan huruf awalannya di antara surah-surah. Ini bukan rawak, ia menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Struktur huruf-huruf misteri Al-Quran sejajar dengan formula matematik yang tepat. Pendaraban di sini melambangkan bagaimana unsur-unsur mudah boleh mencipta sistem yang kompleks dan bermakna. Nombor 42 bertindak sebagai checksum, mengesahkan asas teori. Ini mengangkat daripada rasa ingin tahu kepada pelan seni bina. Interaksi huruf, surah, dan nombor membentuk keseluruhan yang padu. Bagi penyokong, ini adalah bukti reka bentuk yang mahir, tanda tangan numerik yang ditenun ke dalam kitab suci. Teori ini bertanya, adakah corak-corak ini kebetulan atau kod yang disengajakan menunggu untuk ditemui? Jawabannya mungkin terletak pada keanggunan nombor-nombor itu sendiri. Sekarang, mari kita tambah nombor perdana yang sama, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Dalam Al-Quran, 12 adalah bilangan surah dengan bilangan ayat genap. 17 yang lain mempunyai bilangan ganjil. Kedua-dua nombor penting dengan sendirinya. Dualitas ini mencipta sistem yang seimbang dan saling berkait.
Pendaraban dan penambahan mendedahkan aspek-aspek berbeza dari reka bentuk yang sama. Konsistensi corak-corak ini menguatkan hujah untuk struktur yang disengajakan. Seolah-olah seni bina Al-Quran dibina daripada set prinsip matematik teras. Nombor 42 dan 12 yang berasal dari nombor perdana yang sama, saling merujuk dan menguatkan antara satu sama lain. Sistem berbilang lapisan ini menunjukkan tahap perancangan yang sukar untuk ditolak sebagai kebetulan. Struktur Al-Quran mungkin sama ajaibnya dengan mesejnya, dikodkan dalam bahasa universal nombor. Di antara nombor perdana ini, 7 menonjol, bergema melalui iman dan alam. Dalam Islam, 7 ada di mana-mana, 7 langit, 7 tawaf mengelilingi Kaabah, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Dalam teori, 7 adalah tiang utama, menyusun banyak surah. Kekerapan huruf-huruf tertentu dalam surah-surah ini sering sejajar dengan gandaan 7. Tambah 29 dan 7, dan Anda akan mendapat 36, bilangan surah antara surah pertama dan terakhir. Simetri ini membayangkan reka bentuk yang disengajakan, bukan kebetulan. Nombor 7 bertindak sebagai tanda tangan ilahi, mencap teks dengan rasa kesempurnaan. Corak yang melibatkan 7 mengukuhkan idea sistem yang canggih dan saling berkaitan. Struktur Al-Quran menjadi permaidani, ditenun dengan benang rohani dan matematik. 7 mengubah kitab suci daripada teks linear kepada reka bentuk berbilang dimensi. Kehadirannya adalah meterai kesempurnaan dalam seni bina iman. Nombor 29, bilangan surah, itu sendiri adalah nombor perdana, tidak dapat dibahagi dan unik. Ia menentukan sempadan keseluruhan teka-teki numerik ini. 29 adalah batu asas, kunci utama kepada kod. Interaksinya dengan nombor lain, seperti 7, mencipta corak dan simetri selanjutnya. Kekerapan huruf-huruf istimewa dalam surah-surah ini sering mencerminkan gandaan 29 atau komponennya. Sistem rujukan kendiri ini menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. 29 membentuk kumpulan yang dilindungi dalam Al-Quran, dipisahkan oleh pengenalan misteri mereka. Ia adalah asas di mana seluruh struktur matematik dibina. Misteri semakin mendalam pada peringkat ayat. Beberapa penyelidik menggabungkan nombor surah dan ayat, seperti surah 73 ayat 3, untuk mencipta nombor baharu. Gabungan ini sering mengurangkan kepada nombor perdana atau nombor penting lain, menenun lapisan kod yang lain. Corak muncul, terutamanya dalam surah-surah, di mana alamat ini saling merujuk nombor utama seperti 7, 19, atau 29. Seolah-olah koordinat setiap ayat adalah sebahagian daripada reka bentuk. Ini menunjukkan struktur yang bersifat mendatar, merentasi surah, dan menegak ke bawah kepada ayat. Susunan kandungan, surah, dan ayat kelihatan saling berkaitan, bukan sewenang-wenangnya. Al-Quran menjadi set data yang besar dan saling berkaitan, dengan makna dikodkan dalam strukturnya sendiri. Pendekatan ini meluaskan batasan analisis sastera, mengajak kita untuk melihat kitab suci sebagai teks dan kod. Jadi, apa maksud semua ini? Adakah corak-corak ini pelan ilahi atau bukti pencarian corak manusia? Bagi orang beriman, kerumitan ini adalah keajaiban, tanda tangan kepengarangan ilahi. Bagi orang yang ragu, ia adalah apofenia, kecenderungan minda untuk mencari corak, walaupun tiada yang dimaksudkan. Mungkin nilainya terletak pada perjalanan, bukan jawapan. Penerokaan ini memperdalam penghargaan kita terhadap teks-teks kuno, menggabungkan penghormatan dengan rasa ingin tahu intelektual. Sama ada kod atau kebetulan, menginspirasi keajaiban, dan mengajak kita untuk melihat lebih mendalam. Misteri itu mungkin tidak akan pernah diselesaikan, tetapi kekuatannya terletak pada soalan-soalan yang ditimbulkannya. Ia memanggil kita, generasi demi generasi, ke dalam perbualan yang lebih mendalam dengan yang tidak terbatas.